أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini saya akan berkongsi tentang satu kajian yang saya buat, yaitu kajian ini berkaitan dengan kilat. Kajian isu kilat, yaitu kerana itulah aku terkejut. Teman-teman, rakan-rakan, sebenarnya saya bentang, coba kajian ini berdasarkan kepada saya Suhail Najimin, dari Unit Pendidikan Islam, SPB, di Ranau, telah membuat satu kajian kes. Berkaitan dengan suatu yang perkara apabila setiap kali keluar SPM selalu kebiasaannya akan berlaku suatu perkara yang kadang-kadang guru terkejut, pegawai-pegawai pun terkejut, budak sendiri pun terkejut. Yaitu yang mana ada, kalau kita lihat pada gambar ini, kalau gambar yang sebelah kiri sini, yang saya tunjukkan ini, ada menunjukkan bahawa budak ini memang pandailah, yang memang tidak heran akan dapat 10E. Tapi yang sebelah yang ini, anak ini, saya telah baca kisah dia ini, bahawa tidak disangka-sangka dia mendapat satu keputusan yang hebat. Masya Allah. Padahal kata orang, ramai sebenarnya kisah-kisah ini. Jadi benda ini berlaku di daerah Hanau. Itulah sekali saya beritahu bahawa kajian ini berkaitan dengan kilat. Inilah isu-isu guru SPM yang saya telah dapati pada tahun 2021 yang di bawah saya lah, yaitu disebabkan masa 2020-2021 isu SPM 2021 yang sebelumnya pun sebenarnya berlaku benda-benda begini. Itu isu itu apatah lagi disebabkan oleh belajar PDPR dan sebagainya kan. Jadi isu-isu yang kita dapati adalah guru tidak habiskan silibus seperti yang ditentukan dalam headcount. Saya akan sampaikan ini berdasarkan kepada yang sudah peringkat tinggi. Peringkat tinggi maknanya guru-guru yang sudah lama sudah tahu tentang perkara ini. Manakala kalau guru-guru yang masih awal, di peringkat awal, kena belajar dengan guru-guru lama lah. Yaitu guru tidak habiskan silibus seperti yang ditentukan dalam headcount. Kemudian yang kedua, guru yang habiskan silibus mata pelajaran pendidikan dalam SPM tingkatan 4 dan T5 tapi belum menguasai LHT2B yang berkesan. Ada yang tidak, ada yang masih mungkin ini adalah guru yang lama, dia sudah ada teknik sendiri untuk LHT2B. Tapi keberkesanan ataupun tidak berkesan itulah bergantung kepada keadaan kepada murid dan sebagainya lah. Dan apatah lagi andainya ada rakan-rakan guru kita itu yang baru dia mengajar mendengar tas yang baru, jadi dia habis silibus untuk menghabiskan silibus pun dia keliru. Dan untuk apatah lagi mengenai LHT2B, dia belum mengalami apakah LHT2B yang berkesan sebenarnya guru-guru yang baru mengajar ini. Kita hadapi 2021 dan ke bawah lah. 2022 belum lagi kan. Kemudian seterusnya lah guru lama SPM masih menggunakan teknik yang sebelumnya. Masih yakin dan percaya bahawa teknik yang lama masih relevan, padahal selama ini telah terbukti tekniknya tidak berkesan. Masih ada ini guru-guru lama lah mengajar di atas. Masih lagi, saya buat begini. Itu dapatan kita lah. Okey, yang keempat adalah guru masih keliru apa yang perlu dibuat untuk memantapkan teknik PDP menengah atas. Masih ada sebab ini ramai guru yang kita dapatilah apabila berlaku perpindahan guru menengah atas berpindah satu sekolah yang lain lah. Yang sekolah yang guru yang lama di situ yang mengajar menengah rendah akan naik ke atas. Akan mengajar di menengah atas. Dan pastinya dia ada berlainan jauh beza dia. Jadi dia masih keliru tentang PDP menengah atas. Padahal sama saja. Kalau dia menguasai PK21, PDP PK21 insyaAllah mudah. Yang kelima adalah guru masih lemah dalam menganalisis data murid terbeza. Data murid terbeza, kita lihat
Guru-guru pun bukannya ada yang baru mengajar setahun, 2 tahun, 3 tahun di menengah atas. Ada yang 10 tahun, ada yang 14 tahun, kalaulah ada. Biasa 14 tahun ini memang hebat, sudahlah. Ada tidak masalah lagi tentang menganalisis. Tapi yang guru-guru yang baru ini, yang dalam menganalisis data murid terbiasa, setahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak. Dia bukan, itu begitu. Kalau mengajar daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun ini, dia masih lemah lagi dalam menganalisis data. Melainkan, dia coba untuk hebat lagi perempuan, dia kena mesti rekan-rekan guru kena mantap punya analisis data terbiasa ini. Bukan dengan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih rendah lagi itu. Itulah sebabnya kalau kita berada masih rendah ini, kita kena belajar. Saya dulu, padahal baru 2-3 tahun. Saya dulu, padahal 2-3 tahun, 4 tahun mengajar kan. Ingat, kita masih bersifat terbuka ya. Oh, cara dia, oh macam tuh. Oke, saya pun mau buat begitu. Kalau yang baru 3, 4, 5, 6 tahun ini. Kan? Oh macam tuh. Baru jam persatuan. Oke. Kemudian guru tahu data. Kebanyakan nih guru tahu data murid SPM yang diajarinya. Namun keliru apa teknik yang digunakan. Macam seperti kita tadi. Data ada, tapi keliru. Tidak tahu. Ini guru-guru baru lah nih. Yang baru saja mengajar di tahap di menengah atas. Paham kan? Guru masih menyalahkan murid dan keadaan. Masih ini tidak kira nih. Dalam buat DP pun dia masih menyalahkan murid lemah ini. Masyarakat mulailah. Murid siapa yang membaca, murid begini tidak paham soalan dan sebagainya itu. Keadaannya lah, guru dia salahkan oleh COVID lah, karena tiap sekolah lah, karena masalah disiplin dan sebagainya. Itu guru masih menyalahkan murid. Ini satu tindakan dan ini saya lihat ini sebagai satu tindakan dan pemikiran negatif yang menggambarkan guru itu negatif. Nampak? Menggambarkan negatif lah. Kedua, seterusnya adalah ketua bidang dan ketua panitia masih menggunakan teknik hela bela diri. Mungkin ini ketua bidang yang masih baru lah nih, ataupun ketua panitia yang masih baru. Dan masih ada lagi hela bela diri. Dia akan melakukan contohnya kalau kita tanya tentang keputusan SPM, dia masih lagi budak ini, begini. Masya Allah. Janganlah gitu apa yang kita lihat seterusnya, bila kita buat selalu hela bela diri, apa akan terjadi kepada guru bawahan? Ia akan menyebabkan guru di bawahan tidak yakin dengannya. Guru bawahan tidak yakin dan kita tahu. Bawahan maknanya kalau ketua bidang, tidak yakin dengan, ketua bidang saya ini. Kalau ketua panitia guru biasa pun, apa sebenarnya ketua panitia ini? Turut berpikiran negatif, tindakan negatif, dan menyalahkan ketua bidang. Itu guru-guru bawahan lah. Ataupun ketua panitia. Dan kesannya berlaku saling salah menyalahkan sesama guru di sebuah sekolah. Ini biasa berlaku nih. Itu antara yang kita tidak mau benar-benar begini. Kemudian guru tidak dapat menerima nasihat dan cadangan daripada rekan kerja. Ada yang guru-guru menengah atas dan tidak dapat menerima nasihat dan cadangan daripada rekan kerja. Ataupun apa yang dibuat oleh ketua majikan, ataupun daripada PPD, JPN Sabah dan juga kementerian. Tidak boleh terima. Malah ada guru yang berani mempersoalkan nasihat dan cadangan mengikut pandangan dia. Saya begini, masih padahal baru dalam beberapa tahun bekerja. Masya Allah. Ada pula yang mempengaruhi rekan lain agar melawan perkara ini. Masya Allah. Ada juga menyebabkan kita pun jadi bingung. Siapa? Diri sendiri jadi bingung. Apakah sebenarnya yang perlu dibuat? Kita lihat. Apakah yang sebenarnya dibuat oleh guru SPM sepatunya? Pertama sekali, bilangan 1, isu yang pertama, cara selesaikan isu adalah, sebenarnya yang pertama itu, guru ikut headcount, itu habiskan silibus menggunakan PEK 21, plus PPK nota dan inovasi-inovasi yang ada. Yang kedua, kuasai teknik lahji tubi yang efektif, seperti JSJP, modul, JNP, dan PEK 21, salam, dan sebagainya, gunakanlah. Yang ketiga, guru terus berubah 100% kepada teknik yang berkesan, yang terkini, seperti PDB, PEK 21, lahji tubi yang efektif, dan sebagainya. Masih berubah terus. Yang keempat, sentiasa belajar dan buat try and error. Adakah teknik ini berkesan?
buat kajian PDCA, banyakkan PLC sesama GPI, JIB untuk selesaikan isu-isu itu yang ada. Yang kelima, guru kuasai teknik terbeza. Belajar tuh teknik terbeza tuh yang guru-guru baru ini. Murid A, B, C, D, E, maksudnya dia punya pencapaian lah. Kalau TP 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan yang ini. Lakukan yang ini. Analisis, dan buat kajian. Apakah teknik supaya murid dapat naik grade-nya? Murid ini kan daripada grade E pergi D, C, B, A. Contohnya intervensi ialah murid A sebagai guru muda. Mentee, teknik salam, teknik grouping. Buat satu grup, dalam teknik salam ini ada ini. Grouping, 4 orang. Okay. Budak A, B, C. B, C. Yang A ini akan bimbing yang ini. Itu namanya teknik. Tidak menyusahkan guru. Guru kena tahu. Kena tahu macam mana. Jadi masuk dalam kelas saja. Oh, budak saya ini terbeza kan. Oh, ini. Okey, budak A akan ajar yang ini. Ajar maksud di sini adalah itulah teknik PKD1 berkumpulan. Murid bercerita, 4K1N, murid kena ada kolaborasi, komunikasi, kreatif, boleh ada nilai, suka bekerja sama, suka apa lagi, kita tetapkan nilai, dia punya end tu, supaya budak ini bersungguh-sungguh mengajar kawan, menolong, membantu dan sebagainya. Kita mau terapkan di dalam situ. Dan yang keenam, guru upgrade ilmu data dan analisis, ubah pemikiran yang ke arah hebat. Jika ada isu ini, cari penyelesaiannya. Cari penyelesaian dalam ketua penelitian, ketua bidang masing-masing. Pengalaman mengajar semuanya. Guru-guru ketua bidang penelitian yang lama ini sebenarnya ambil yang bagus-bagus itu, bagi. Pengalaman itu sudah ada. Jadi tanya SLT, MLT, JIBPD yang positif supaya kamu membina positif. Positif. Oh, kalau ada isu begini-begini, okey. Bagi yang positif cara dia. Jangan lagi mempertikai, buang masa saja. Okay. Yang ketujuh, elakkan menyalahkan murid dan keadaan. Elakkan kalau boleh. Kalau begitu kan, murid saya begini, jangan lagi bagi tahu yang macam tu. Bagi yang macam ini kan. Bagi tahu, janganlah salahkan murid. Keadaan COVID lah sebagainya, dan tiap pergi sekolah lah, murid lambat datang lah, murid beginilah, boleh bersukan lah. Itu punya keadaan. Menyalahkan murid lagi kan. Tapi bincang dan tuntut ilmu lah daripada KP, KB, SLT, JUD, PPD. Jika sendirian nanti tertekan itu. Okay? MLT, SLT, PPD wajib pula membantu bagi bantuan. Yang menerima pula ini adalah kita terima saja dan buat. Bukan menambah isu, terima dengan gembira. Okay? Guru-guru kita ini. Yang ke-8 ialah elakkan hela bela diri. Kalau ada isu, hela bela diri, jangan lagi elakkan itu, jangan mengira saya, no, dia benarkan lagi. Tapi banyakkanlah kongsi, banyak inovasi, banyak intervensi, amalan terbaik dikongsi, dan yang terbaik dikongsi. Apa-apa yang terbaik itu dikongsi. UBI tidak salahkan guru. Macam kita ini tidak salahkan guru, tapi kita akan kongsikan inovasi, kita akan ada isu, kita akan ada inovasi, intervensi, amalan terbaik dan sebagainya. Kamu sebagai seorang guru, cikgu, kita bimbing macam mana cara dia. Motivasi. Saya inilah kita punya kerja ini. Karena guru kan, karena cikgu ini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk membina negara kita ini, membina murid-murid kita ini supaya hebat. Kemudian ke-9 adalah budayakan diri sendiri dengan belajar dan biasanya bagi tahu saya ini banyak kelemahan. Saya ini banyak kelemahan, saya ini banyak kekurangan yang perlu saya baiki. Maka berlatihlah. Bukan kerana saya ini sudah pandai, saya tidak perlu belajar lagi. No. Saya ini banyak kelemahan. Banyak kelemahan yang ada dalam diri saya ini. Saya ini kekurangan. Innal insana kana zaluman jahula. Allah beritahu. Innal insana dhaif. Manusia ini banyak kekurangan dan kelemahan. So, apa yang kita buat adalah kita belajar dan perbaiki. Belajar daripada pengalaman orang. Islam mengajar kita untuk upgrade diri, tidak mudah negatif, tidak mempersoal dan sentiasa mengupgrade diri. Mempersoal itu menjadikan kita akan jadi lama-lama negatif. Tapi sentiasa upgrade diri dengan pertama, akidah, ilmu, kemahiran, siadah, ibadah kan banyak. Ini kita mengajar untuk ibadah. Yang saya buat ini pun ibadah. Ibadah, perkongsian terbaik, kaedah yang perlu dibuat.
Oke, dan seterusnya adalah saya amat bersyukur kepada Allah SWT karena UPI telah membuat satu road sebagai road to A+ ini, PB Ranau ini. Dia adalah satu kecemerlangan, satu inovasi yang diperlukan, mesti kena ada bagi seorang guru di sekolah rendah, sekolah menengah sama saja, atau mengajar di menengah atas di tingkatan 6, kena ada. Pertama sekali yang kita buat adalah pembelajaran abad ke-21 ini. PDP PA ke-21 alhamdulillah sudah tahu, yaitu murid kena guru hanya fesi dan murid adalah yang belajar, murid belajar dan mengajar. Yang mana tuan-tuan dalam PDP PA ke-21 ini dia kena wajib ada induksi, berbincangan, bentang. Tapi sekarang ini ada sudah akhlak, nilai, adab, KIN, kemahiran, ilmu dan nilai itu mesti kena ada untuk murid. Kita bagi akhlak kepada murid, bagi nilai pada murid, bagi adab untuk murid, bagi K ini ialah dengan K ini kan kemahiran, bagi I ini ilmu, N ini nilai kepada murid. Dan PDPC PK21 sekarang ini kita ada SOP yang mana kalau dalam kelas itu murid disusun dengan macam peperiksaan. Yang di depan itu adalah ketua kumpulan. Paling depan, murid paling depan adalah ketua kumpulan, di belakang dia itu adalah dia punya ahli kumpulan, dan kita telah buat satu kaedah yang mana satu kumpulan 4 orang, andainya dalam satu kumpulan itu ada 5, mana yang belakang sekali itu buat satu kumpulan baru. Oke, itulah PDP. Maknanya setiap kumpulan dia akan ada arahan lah. Jaga SOP. Kemudian dalam inovasi Road to A+ ini tuan-tuan sebenarnya ada 7. 7-nya kan. PDP ke-21 wajib dikuasai guru-guru kita ini. Jangan mempersoal buatnya. Ada yang dulu masa itu ada yang suka mempersoal. Adakah ini dibuat semua? Yes, semua. Alhamdulillah bila semua buat, kesannya tuan yang bergerak, yang saya lihatlah, kita lihat yang bergerak adalah murid. Sebelum sekolah 5 tahun, pergi 6 tahun kan, murid yang bergerak nih, tahun 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampailah tingkatan 5. Yang tidak bergerak adalah guru. Dalam ekonomi, atau dalam pengurusan, dalam setiap ekonomi ini, dia ada jenis pengkhususan. Maknanya kita ini sebagai seorang guru adalah pengkhususan. Sebagai seorang guru, kita mesti menguasai 3 perkara. Pertama, ilmu. Yang guru kena kuasai adalah, yang guru kena kuasai, tuan-tuan dan puan, adalah yang mesti dikuasai oleh guru. Mesti dikuasai oleh guru. Yaitu, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan adalah pertama, dia punya silibus, kurikulum. Yang kedua adalah pedagogi. Pedagogi ini PDP PK21, guru masuk di dalam kelas akan ada 16 tertib. Buat 16 tertib itu. Kemudian kita akan ada PDP modular. Modular kena guna. Modular yang diguna. Modular KPM, modular Ranau pun ada. Inovasi dibuat oleh daerah Ranau, modular. Ini sekarang sudah ada. Kemudian kita boleh juga menggunakan PBL. Modular, PDP modular. Modular PDK21 itu modular. Cara dia. PBL. Apa lagi itu? Dan bertema. Boleh guna semua ni. Amali sains. Dan juga terbeza. Terbeza tentu mau kena kuasai juga. Itulah namanya PDP. Kemudian ada juga PPKW. PPKW ini satu teknik, satu teknik dan juga kesenansa, yaitu tentang macam bagaimana hendak membuat nota bahan. Bila kita buat mengajar ini, dia akan ada 3 perkara. Satu, guru, masih ada murid dan masih ada bahan. Murid, guru ini saling berkomunikasi. Yang dapat gambar ini kan, ini adalah PPKW. Dan dia ada sojat. Sojat itu ada di bawah. Kemudian selepas itu kita saya beritahu tadi guru ada 3 perkara mesti guru kena kuasai. Silibus, kurikulum. Yang ketiga adalah pedagogi, PDP ke-21 yang ada beratus-ratus ribu teknik dia itu, dan pentaksiran, penilaian dan pentaksiran. Untuk makluman ada peperiksaan dan ada PBD. Peperiksaan tuan dia bisa dinilai A, B, C, D, E, G gagal. Kemudian bagi PBD dia ada tipe 1,
tahap penguasaan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tahap penguasaan 1 tahu. Yang kedua ini paham. Ketiga ini adalah murid kena aplikasi, dan ke-6 sampai 3, 4, 5, 6. Untuk dapat tahap 3 pun alhamdulillah sudah. Ini kena kuasai dalam pentafsiran. Dan saya sama lagi PPK21, PPKW adalah macam mana hendak dibuat bahan berkomunikasi, bahan-bahan ABM itu disediakan oleh murid ataupun guru. Dan question and answer, bahwa question and answer ini penting untuk budak. Okey. Kemudian bagaimana hendak membuat nota murid. Nota murid, nampak buku tu? Buku. Dalam buku ini adalah, buku ada 3 jenis. Buku nota murid. BNM adalah buku nota murid yang tulis bila-bila masa sahaja daripada bahan-bahan ABM. Kemudian untuk peperiksaan kita ada JNP, jadual nota peperiksaan. Transfer dari buku nota ke JNP, nota soal jawaban. Dalam JNP ada nota, ada soalan dan ada jawaban. Dan banyak lagi teknik-teknik yang lain. Kemudian untuk memahami lagi tentang keadaan itu, mesti budayakan salam. Salam ini adalah salam ini dia grouping kan. Study group, satu kumpulan hanya 4 orang sahaja. Study group ini bukan dalam kelas dan di luar kelas. Konsep ini saya sudah terangkan juga. Kemudian apa yang dibincangkan dalam salam ini adalah tentang selain itu seterusnya adalah budaya. Budayakan Laji to be yang berkesan. Laji to berkesan ada 10 teknik. Yang biasa yang bukan 10, ada 13 teknik yang saya telah jumpa, seperti Laji to be model, Laji to be JSJP, JNP, Laji to be masa, ujian masa, Laji to be quiz, Laji to be mingguan, 2 mingguan, bulanan, topical, dan sebagainya lah. Yang berkesan. Guru-guru kena kuasai semua ini. Kemudian untuk yang plus juga adalah tentang head count dan analisis item. Wajib. Dalam head count ada 4 fasa dan kena ada analisis item. Analisis item, setiap soalan-soalan itu ada. Untuk makluman juga, bagaimana kita hendak membagi markah PBD untuk budak. Tahap 1, 2, 3, 4 ialah biasanya apabila budak yang menerangkan. Biasa guru beritahu tahu. Budak menerangkan dan ada soalan jawapan adalah budak dapat TP2. TP3 budak melakukan apa yang disuruh, apa yang ada dalam silibus itu. Faham? Okey, dan seterusnya yang kita bagi tahu dalam head count adalah khusus untuk periksaan. Okey? Dan dalam head count dia akan ada TOV, AR1, AR2, AR3, kemudian ada ETR, kemudian ada KPI. Dia ada KPI. KPI dulu nih. KPI mana nak? Setiap murid, murid dapat A. Bagaimana untuk mendapat murid ini A? Dia akan ada dalam AR1, 2, 3, 4 dia buat analisis, maka apakah Laji to be yang sesuai untuk budak ini? Itu semuanya akan dibuat oleh murid lah. Ini dalam Road to A+. Ini yang telah dibuat oleh UPI. Saya sendiri yang buat untuk teknik ini. Dan alhamdulillah, saya kongsikan teknik ini dalam bermula 2019, tapi PPK21 sudah lama, 2016 lagi. PPK21 tentang kemudian Road to A+ ini saya telah buat pada tahun 2019 21, dan kesan dia teman-teman ialah alhamdulillah dalam subjek yang saya khususnya dalam pendidikan Islam dan juga dalam bidang pendidikan Islam seperti pendidikan syariah, PKS, PSI, pendidikan Islam ini ada peningkatan kepada murid. Alhamdulillah. Seterusnya teman-teman adalah saya akan kongsikan di sini juga adalah kita adaptasi daripada kajian penggunaan head count daripada PPD Kudat yang telah lama digunakan itu. Jadi di daerah Hanau ini kita telah buat perancangan di PSPB 2021, yaitu pertama sekali dalam fase 1 ini guru mulakan Laji to be selepas murid faham isi pelajaran, yaitu murid telah membentang di depan murid guru isi pelajaran sebanyak 5 hingga 7 kali. Menggunakan PPKW lah. Menggunakan teknik page note, PPKW nota ataupun nota grafik lah. Fase 1, bila dia berlangsung Januari hingga Mac, habiskan silibus yang terdapat 5, gunakan PPKW, one page, grafik note, dan juga ujian Mac. Ada ujian Mac kan. Jadi kita tengok head count di sini. Pelaporan prestasi semasa sekolah. Pemantauan. Dipantau siapa ini? Ketua bidang dan pentadbir sekolah lah.
Oke, selepas bulan 3 akan habis, silibus sudah habis kan? Maka budak sudah paham. Budak sudah menghafal dan sebagainya, bab sudah habis silibus, maka fasa 2 dan 3 ini, fasa 2 dan 3 ini adalah G2B. Semua murid dan tumpukan murid I, semua murid. Laji 2B semua jenis mesti digunakan. Pada 13 tadi, gunakan semua teknik itu. Pada April hingga Jun, fasa 2. Laji 12 teknik. Cek headcount oleh guru dan pemantauan. Fasa 3 pun sama. Jadi, fasa 3 ini sebab dia akan membantu murid untuk periksaan ABCD. Sambil-sambil itu PBD pun dibuat. PBD teman-teman. PBD ini dapat TP3 sih alhamdulillah. Untuk budak. Kalau budak menerangkan dapat TP2. TP3 dia mengamalkan. Boleh baca Quran dan sebagainya. Boleh baca Quran dengan sendiri. Itu TP3. Itu sudahlah. Jadi fasa 2 dan fasa 3 ini Julai hingga September 2021. Teknik lain itu BJSJ. Ini ialah jadwal soalan jawaban. JSJP, modul, OneNote dan sebagainya boleh digunakan dalam fasa 3 ini. Dan pelaporan prestasi kan dia ini ER1, ini di sini ER1, ER2, ER3 ini. Jadi pada fasa yang keempat tumpukan kepada murid E saja. Maksudnya di sini dalam headcount ini teman-teman, selain itu ada analisis item. Kalau di fasa 2 dan 3 ini ada analisis item kita buat. Soalan yang sama untuk setiap murid. Kenapa si Ali tidak dapat ini? Kenapa 2 markah? Abu dapat 3 markah. Kenapa? Jadi kita analisis item soalan itu bagi budak-budak. InsyaAllah. Masya Allah kan. Lepas itu teman-teman. Selepas itu rekan-rekan boleh buat jadi dia fasa 2 dan fasa 3. Fasa 4 tumpukan kepada murid E. Yaitu C+ ke atas. Sebab ini kajian telah dibuat C+ ke atas. C+ ke atas ini tidak akan berlaku kilat. Tidak akan berlaku kilat ini. Jika kita ikut yang teknik begini. Akan berlaku kilat seandainya kilat ini banyak guru terkejut. Kalau SPM, budak dapat E. Dulu I. Itu kilat nama dia. Ataupun murid sendiri pun, macam mana saya boleh dapat B? Padahal saya dapat gagal selalu. Itu namanya kilat. Jadi tidak akan berlaku kilat. Kalau boleh jangan berlaku kilat ini. Jadi maknanya budak kalau E lah. Maknanya di fasa 4 ini tumpukan kepada murid E sahaja, yaitu Oktober Desember. Sekarang ini SPM pada bulan 2-an. Februari dah bertukar sekarang Februari. Jadi pada bulan 1-2 dalam tumpukan kepada C+, murid-murid C+ ini. C+, B+, dan E. Bagi logam lain 2B. Itu yang berkesan, yang dicadangkan adalah JSJP, modul, OneNote. OneNote. Beberapa kajian ini saya telah buat. Okey, pemantauan kena ada. Pemantauan macam mana dia buat program-program dia buat program. Cemerlangan, namakannya program itu. Program cemerlangan. SPM, E, skor E, dan sebagainya. Buatlah. Okey, kemudian di sini. Begini, Januari 21, fasa 1, habiskan silibus. Fasa 2, adalah G2B, tumpukan murid I hingga Jun. Fasa 3, tumpukan kepada murid I juga. Di fasa keempat, tumpukan murid yang dapat E. Boleh? Februari inilah 2022 ni. Jadi, tumpukan begitu. Jadi, apa yang kena buat ialah gunakan teknik salam, teknik menti-menti, teknik apa-apalah sampai SPM. Okay? Akan beritahu macam mana cara dia. Apa boleh saya akan kongsikanlah. Ini adalah perjalanan untuk yang guru tingkatan 4 dan 5 lah. SPM. Yang saya kongsikan. Okey, sekarang ini adalah kajian yang saya telah buat. Isu keputusan SPM sebelum 2020. Nah, kes. Sebelum 20, kenapa berlaku turun atau naik grade calon SPM? Kita pun terkejut. Kenapa berlaku? Murid E, masa SPM PPT, SPMC dapat E, D, tapi SPM sebenarnya dapat E. Kenapa? Begitu juga dengan murid SPMC, PPT, SPMC E, tiba-tiba dapat B. Hairan. Jadi kenapa pula? Yaitu berlaku jurang grade PPC, SPMC berbanding SPM sebenar. Jadi ini kajian ini saya telah buat berdasarkan kepada kualitatif. Ya. Yang mana case-nya begini. Calon SPM semasa SPMC mendapat grade E dan D. Namun SPM sebenar, calon dapat E tolak B+. Naik grade pula.
Yes. Why? Bukan satu, ramai. Kan? Yang kedua adalah calon SPM semasa SPMC dalam tolak dia cemerlang lah. Namun SPM sebenar calon dapat BE bukan C, D, E, F. Turun grade pula. Okey, ini kajian ini saya panggil sebagai murid kilat. Ataupun kerana itulah aku terkejut, kilat. Semua terkejut. Kenapa orang terkejut? Kilat, ha? Okey, kajian ini saya telah buat melibatkan kepala 5 guru SPM yang mengajarlah, dan murid ini pula murid yang sudah habis SPM 15 orang. Saya pergi bertanya, Tok mau bual? Dan antara soalan yang saya jawab yang saya tanya adalah, apa sebenarnya macam yang ni kan, calon SPM semasa SPMC dapat grade E dan D. Ini yang ni lah. Apa sebenarnya yang, macam mana kau dapat ini? Jawapan murid adalah, saya buat atau jawab apa yang cikgu ajar. Maknanya murid bergantung kepada guru. Saya tanya kepada guru, 100% yang tadi tu, semua murid cakap saya jawab bagaimana guru saya ajar. Saya tanya kepada guru, apa sebenarnya terjadi di cikgu? Lepas tu cikgu beritahu, kalau itu saya tahulah macam mana kaedah yang saya buat. Maknanya cikgu bola titubi yang macam mana untuk A. Sebab A ini dia jaga kan. Itu saya tahu. Tapi kalau budak yang E, D, yang budak dapat grade E dan D naik ke B ataupun ini saya tidak pasti, entahlah. Tapi jawapan murid adalah, saya buat apa yang guru saya suruh. Petang kajian saya, yang mana SPMC dibuat pada bulan September atau Oktober. Sekolah lah. Yang dibuat, yang mana SPMC ini dibuat selepas guru habis syllabus. Yang kedua, Lahji Tubi dibuat. Mana SPMC ini dibuat selepas habis Lahji Tubi, yang mana dapatan saya juga guru melakukan ada Lahji yang 2020 ni lah, 2021. Sebab kita sudah kongsikan apa itu Lahji Tubi soalan dan apa itu Lahji Tubi pemeriksaan. Lahji Tubi soalan adalah guru bagi soalan kosong pada murid dan murid jawab. Biasa itu lebih dari soalan. Dibincangkan, lepas itu guru betulkan. Dan kemudian mau disimpan kertas itulah dan dihafal sebelum SPM. Sebelum SPM dia akan ambil balik dan dia akan hafal. Itu namanya latih soalan. Guru latih bagi dia soalan dan murid jawab. Ada guru yang buat latih lebih pemeriksaan yang saya kenali sebagai latih lebih pemeriksaan. Yang mana guru beri soalan dan jawaban yang betul saja. Habis syllabus, guru akan terus bagi modul ataupun topikal yang sudah ada jawaban. Ada soalan dan jawaban sebagaimana modul yang dibuat oleh APIM sekarang lah dalam sejarah. Ada soal jawaban dia, tinggal murid akan rujuk lagi. Itu yang dibuat oleh guru secara latih tubi. Kemudian murid-murid dan guru pula berlatih tubi sehinggalah murid kuasai dia hafal. Asal bukan soalan tu dia sudah hafal jawaban. Sehinggalah hafal masa SPM. Itu yang dibuat oleh guru. Ada 2 jenis guru ini. Ada daripada guru SPM 5 orang ini, ada yang buat begitu. Saya tanya, ada yang latih tubi soalan, ada yang buat tubi pemeriksaan. Dan ciri-ciri murid yang ini adalah yang sudah kuasai 4M. Sudah kuasai 4M. Kemudian semasa SPM sebenar itu, apa akan terjadi? Kan SPM itu pada bulan November dan Desember. Jadi apabila berlaku yang kita lihat masa SPM, akan ada SPM. Kan bila tarik SPM itu ada, dalam pemeriksaan akan ada BM, bahasa Inggris, dan sebagainya, akan ada ruang-ruang di situ. Habis bahasa Malaysia akan ada. Kalau pergi ke pendidikan Islam, dia akan ada 2-3 hari. 2-3 atau 4 hari lagi untuk pendidikan Islam dan pendidikan moral begitulah. Jadi apa yang murid buat ialah, yang kita lihat adalah murid akan ulang kaji, baca dan hafal jawapan yang betul sahaja. Betul? Sama-sama menunggu tarik SPM sebenar yang dia akan hadapi beberapa hari itu. Nampak kan? Itu jadi murid akan menghafal. Jadi murid 4M ini biasanya yang naik, yang kita dapat bahwa murid ini akan dia naik grade. Tetap atau biasanya murid A dia akan tetap ataupun turun ke B saja bila menggunakan begini. Masya-Allah. Ini kajian. Jadi cadangan untuk guru lah. Cadangan untuk guru dalam kajian ini pertama sekali ialah habiskan awal lah. Habiskan silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5 itu sebab DSKP 45 tu ya tingkatan 4 dan 5 tu di dalam sekali kan. Jadi di tingkatan 4
Kalau boleh di tingkatan 4 itu, habis sudah. Kali pertama itu silibus. Tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi tekniknya gunakan teknik PPKW nota, suruh budak baca dulu di rumah, kan? Baca dulu di rumah lah tuh nota. Biasanya nota-nota perempuan, kita akan berpikir terus, first. Tidak. Saya maklumkan di sini bahwa nota-nota PPKW yang dibuat oleh sekarang tingkatan 4, tingkatan 5. Nota tingkatan 5, nota PPKW itu tidak digunakan. Nota PPKW ini diambil dari guru, kemudian untuk tingkatan 4 sekarang juga akan gunakan nota tingkatan 5 ini untuk belajar PPKW itu. Jadi PPKW tingkatan 4 sudah ada. Jadi guru simpan dan akan letak dia akan baca sebab saya nampak isi pelajaran DSGP 4 tentang 5 ini bersambung. Jadi tidak masalah. Yang buat nota ialah kemudian kita masuk di kelas tentang 4, bagilah jurnal nota itu, kemudian buat PPKW 1, berbincang dan bentang. Berbincang dan bentang. Oke. Habis sudah tuh. Gunakan PPKW lah. Soalan jawaban telah dibudayakan. Jadi masa tingkatan 4 tuh budayakan itu soalan jawaban. Ada soalan-soalan tingkatan 5. Soalan tingkatan 5 ini kan mau SPM sudah. Ini soalan-soalan kita ya, modul. Kita ambil yang kita punya, kita beri sama budak. Budayakan dengan modul dan jawaban itu sudah. Nampakan? Yang kedua, guru kena kuasai kitaran fasa, kawan fasa 1, 2, 3, dan 4, yang mana fasa 1 habiskan silibus lah, murid yang akan ulang 7 hingga 10 kali. Silibus tingkatan 4, tingkatan 5. Fasa kedua, guru buat 13 dari nilai tubi. Okay? Fasa keempat, gunakan terbiasa. Guru buatlah G2B yang efektif seperti JNP, JSJP, modul ada 20 hingga 30 modul yang ada sudah jawaban sedia, ujian masa, to be quiz. Oke, dan ini diulang-ulang selepas SPMC. Boleh apaan? Dan lagi to be yang diberikan bermula pada April. Dan jangan lupa buat analisis item. Oke. Dan seterusnya, tuan, apa yang akan berlaku selepas keluar SPM? Nah, selepas keluar SPM, jika kita cek terus, jika ada murid naik grade, kita ucap syukur, Alhamdulillah. Tapi jika calon turun grade A ke B, maka saya cadangkanlah, saya maksimalkan jawaban. Saya makna RM50. Dan dapatan kajian ini juga, tuan-tuan, yang pertama adalah jika PPC, SPMC lah, GPMP sekitar kepala 1 ataupun 2, maka SPMC benar 1 dia akan kekal di 1 atau 2, atau B berada pada 3 sahaja. Pada yang ketiga, kepala 3 lah, PMP. Dan 3 tidak akan ke 4, 5, atau mustahil 6, 7, 8, atau amat mustahil 9. Nampak dapatan kajian ini. Yang kedua, jika GPMP, PPT, SPMC sekitar 456, maka kepala dia 456 lah. Maka di SPM sebenarnya akan kekal 456. Kadang-kadang nanti dia turun pergi 3 dan mustahil untuk 1, 2 dan amat mustahil kosong. Pak, dan saya melihat kalau di daerah Haranau yang ini pernah berlaku mata pelajaran di bawah saya itu syariah, diajar oleh guru interim di SMK Muhammad Ali. Pertengahan tahun kepala 1, pertengahan SPMC 2, SPM betul 3. Kan, jadi 3 saja, dia akan pergi ke 4. Saya berlaku yang 4, 5, 6, tapi ada yang pergi ke 3. Ada yang hampir ke 2. Ada yang 2 pula. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan mustahil menjadi 1, 2. Kalau dia berada di 3, dia akan ke 1 atau 2 itu. Ataupun kalau di 3. Dapat itu dapatan-dapatan yang ada. Kalau boleh, biasakan yang bersatu inilah. Yang ketiga adalah ruang masa. Dapat dapatan kajian juga. Ruang masa menunggu. Tarik SPM sebenar SPM digunakan oleh murid untuk latih tubi secara intensif. Yang mana latih tubi modul, murid akan buka modul SPM. Latih tubi dia akan ingat jawapan yang diberikan oleh guru kepada dia akan mengingat jawapan yang diberikan oleh guru. Jadi saya mohon kepada guru-guru di sini, kalau melatih budak bagi yang terus ada jawaban lah. Oke, berikan kajian ini. Yang keempat, calon E. Jika calon E tidak ada kilat, maksudnya di sinilah murid yang E itu tidak akan ada kilat, dia tidak akan terkejut. Dia dapat C ataupun D, mustahil.
Maka sepatutnya murid dan guru tidak terkejut kerana murid dipandaikan. Kalau murid mau pandai Pak, maka tuan-tuan, kenapa jadi begini? Kalau boleh kita latihlah murid ini awal dengan teknik soalan dan jawaban. Kelima, murid yang skor A tapi murid grade B saja, mustahil ke. Maksudnya ini, murid yang skor A ni, dia akan turun ke B sahaja. Tidak akan ke C, D, E. Itu dapatan dia. Jadi cadangan di sini adalah Laji to be terpilih seperti Laji to be terbiasa, Laji to be JSJP, jadwal soalan jawapan peperiksaan, kena ada. JNP, jadwal nota peperiksaan, jadwal nota ni nota ringkas. Kemudian ada peperiksaan adalah ada soalan jawapan. Guru juga lebih menggunakan PPKW Laji to be ujian masa kan. Okey, cuma kalau satu masa dalam satu soalan satu jangan ada anak-anak kan. Kita bagi masa 10 minit. Budak, kita bagi soalan, dia akan jawapan. Itu nama ujian masa. Siapa yang kurang dari 10 minit ini, maknanya ambil soalan dia. Biasakan budak dengan masa. Dia akan tengok masa kan. Lepas tu latihan itu quiz. Yang ada soalan jawapan. Kalau di kelas, kalau kita menggunakan PDP PK21, kita buat dalam kumpulan kan. Kumpulan A akan menyoal, kumpulan B akan menjawab. Ataupun kita buat quiz lah. Yang penting ada komunikasi, 4K1N. Ada komunikasi, ada kolaborasi, ada kreatif, dan kita akan untuk SPM. Apaan? Buat benda-benda ni boleh digunakan. 4M boleh sudah. 4M maknanya budak boleh menulis, membaca, mengingatkan, menapulkan. Yang kedua, Laji to be modul sekurang-kurangnya 20 hingga 30 set lah. Rupanya setelah habis syllabus tu. Kemudian konsep salam ataupun grouping ataupun menti. Maksud salam ni Assalamualaikum, Mbak. Jadi kita perkenalkan murid dengan Assalamualaikum, soalan, Waalaikumsalam itu jawapan. Maknanya jangan ada soalan jawapan yang lain. Jadi soalan itu sahaja. Teknik. Dan juga secara grouping. Akan ada 4 orang murid. A, B, C. Jadi A ini akan ajar B, A ajar C. C tak akan ajar ini kan. Itulah sebab yang ini kalau dia dapat B, masa SPM sebenarnya kita buat kajian. Kita buat kajian pula. Kita buat ini sebagai rujuk balik lah. Kita bayarlah. Rujuk balik punya atas jawaban. Atau menti pun sama. Menti, saya cerangkan 4 orang ini. InsyaAllah. Jadi seterusnya, ini sebenarnya adalah formula bagi pendidikan Islam di Ranau ini, hadapi SPM di daerah Ranau. Pertama sekali yang perlu dibuat oleh guru ialah kena ada isu. Isu yang kita kenal, ada isu intervensi dan juga kena ada kelemahan, kekuatan dan cadangan. Dan isu biasanya adalah beda guru, pedagogi guru, kena mantap lah. PBD, cikgu kadang-kadang ada yang tidak tahu, ada yang bagi TP5, tapi budak tidak ada adab. TP4 tapi tidak ada adab. Bagi TP1 lah. Bagi TP2 lah menaga. Dia kena buat, kena mantap. Lepas itu guru kena kreatif dan inovatif. Kemudian BBM untuk soalan SPM, dia ada isu ni, soalan SPM. Macam mana nak habiskan soalan SPM? Dia punya nota kan. Silibus habis, nota murid tidak. Kemudian murid pula tidak bersedia habis SPM, lupa pula jawapan. Kemudian kehebat, alamak ada masalah kehebat. Istilah PBD, ini sudah ada. Jadi, intervensi yang dibuat oleh guru-guru yang di daerah Ranau ini ialah PDP PKW1 tindakan kajian tindakan STEM dibuat sepanjang tahun kalau PDP PKW1 ini. Pelaksanaan dia lah. Untuk yang BBM buat PKW nota, one page note dan grafik note. Itu tingkatan 4 habis 7 kali bulan Mac. Habis, budak yang saya habis. Untuk yang murid pula tidak sedia SPM, lupa istilah dan BBD, buatlah Laji2B, PPKW Laji2B 30 modul yang ada sudah jawapan sedia. JSJP, teknik salam, JNP, ujian masa, Laji2B mingguan, Laji2B 2 mingguan, bulanan, Laji2B 1 page, Laji2B grafik. Kan dibuat tingkatan 4 April sampai 2020 ini. Sebab kesan itu nompan. Sebab ini baru
pelaksanaan sebelum SPM. Bila kalau SPM nanti, macam dulu pendidikan Islam, kita cek pendidikan Islam ada 58 murid cemerlang, PC 323, GE 57, kemudian 186.43. Bahasa Arab yang selama ini teman-teman yang cemerlang tahun 2020 di daerah ada 12, BC 47, GE 6, gagal satu orang lah. Tasawur Islam 22 A+. Ini Bob orang paham teknik ini. Kan? BC, DE. Okey. Kemudian Syariah ni adalah di di Risalah. Syariah ada 4, Udin 5, Lam ada 3, ada Balaghah 1, Manhajul Ulum 2. Dalam PSI pun ada di SMK Muhammad Ali ni ya. PSI ialah pendidikan Islamiah. Ada 20 orang dapat A+. Diajar oleh guru intrim. Dan berjurang gunakan teknik ini, 2B semua ini. 48 BC. DI 1 ni 100%. Lagi 3. Kemudian PQS 43 orang. Cemerlang. Bayangkan sajalah. Jadi bila kita buat ini semua, kelemahan ialah ada kita kesan kelemahan lah. Iaitu guru lemah dengan silibus, kena keliru ilmu, bias nilai exam, guru kurang inovatif dan kreatif. Di kalangan guru-guru yang SPM ni lah. Pendidikan Islam semua di bawah bidang saya lah. Guru kurang menerima idea yang diserahkan, dia tidak dapat. Dia ada idea tapi dia tidak buat. Guru pikiran ini bukan dulu. Aduh. Kekuatan silibus, ada guru yang cepat habiskan silibus secara sistematik. Latih to be awal oleh murid. Isu diselesaikan oleh teknik intervensi dan efektif. Guru bertindak berdasarkan isu dengan intervensi berkesan. Guru kita dapat terlihat dari pelajaran kelima. Kita 4 mesti kena buat sudah. Teknik to be yang banyak berkesan. Nota ringkas padat. Murid belajar dan mengajar to be salam. Guru PSU murid dilatih tempo lama. Murid mesti dilatih tempo lama menjawab tempo lama. JSJP, JNP, modul, salam, ujian masa. Biasakan yang betul-betul semua. Jadi cadangan untuk 2021 ialah dan seterusnya 2020 adalah cepat habiskan silibus. PW nota, JCP. Guna tu BPKW yang tingkatan 5 sudah buat itu, ajar balik. Begitu buat tu teknik untuk supaya dapat yang awal. Habis silibus awal. Lagi berkesan untuk exam. Seperti Lati BPKW, JSJP, JNP, Lati to be 1 page, Lati to be keras, Lati to be 100 soalan jawapan yang betul sudah, Lati to be 30 modul, semua ada jawapan yang betul. Silibus tingkatan 4 dan 5 habis di tingkatan 4, nota yang pada ringkas, guru sediakan nota. Tiap Lati to be dilaksanakan berulang oleh guru dan murid belajar dan mengajar. Murid yang mengajar dan belajar, salam. PC guru hanya PC. Murid dilatih tempo lama cara menjawab seperti Lati to be JSJP, JNP. Apalagi modul dan salam itu sudah motivasi kena ada, peneguhan positif dan hadiah tentu wajib. PBD guru bimbing murid sekurang-kurangnya dapat TP3 ke atas. Gunakan PDP STEM dan lain-lainnya. Allah Akbar. Itu yang kita buat. Setelah bentang di proses untuk SME Al-Sadia ini, inilah kehadiran yang telah kami buat. Ini dibuat oleh logo Ulama Arab dan coba lihat yang bahasa Arab punya itu. Yang tadi tu kan. Ini sains. Ini, okay. Ini adalah Al-Lughah Al-Arabiyah. Pelajar kurang kosa gini kan. Jadi intervensi yang pakar lah. Tadribul Insya, PPKW nota kan dibuat. Alhamdulillah. Ujian masalah modul percobaan SPM negeri, SPI modul. Cerita akhir ulang kaji. Lagi to be modul. Lagi to be modul yang dibuat oleh Risalah ini tahu. Akan adalah Lati to be maksudnya Lati to be periksa. Ada soalan jawaban. Kan? Ini sains dia buat di sini, begitulah dia buat. Dan ini yang kami buat dan saya itu saja. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada persoalan, bolehlah tanya dengan saya ataupun bagaimana teknik-teknik yang lain. Sebab banyak lagi nonton yang ada. InsyaAllah. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. Dan saya mohon jumpa lagi lah.
Sampai jumpa lagi dalam dalam yang saya akan buat lagi lah untuk semua. Sebab benda-benda ini amat perlu untuk yang saya nampak lah, ada amat perlu untuk saya buat pengkongsian kepada semua perkara-perkara ini dalam kajian kilat yang telah saya buat ini. Yang di PPD Ranau ini alhamdulillah kita dalam kajian yang inilah yang ini. Macam yang ini, yang bawah ni. Ini kajian kilat yang saya telah buat dan alhamdulillah dia akan memberikan kesan yang bagus pada semualah insyaallah. Okey, dan saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan jumpa lagi dalam bersama dengan saya. Salil Ajimin. PPD Ranau. Masih.